Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Chariza Mawang. Dalam berita pagi Sabah edisi Jumaat 19 November 2021. Susulan bekalan air terjejas di beberapa kawasan perumahan sekitar Kota Kinabalu, penghantaran segera bekalan air dilaksana serta-merta oleh Jabatan Air bagi membantu penduduk terjejas. Ia berikutan masalah kerosakan yang berlaku di salah satu pam loji rawatan air Telibung 1 di Tamparuli. Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Insinyur Edward Lingkapo menjelaskan pihaknya menggunakan 6 buah lori tangki air untuk penghantaran air ke kawasan perumahan terlibat dalam tempoh 24 jam sehari. Sebelum ini, penghantaran air dilakukan secara berjadual dan mengakibatkan beberapa penduduk khususnya yang keluar bekerja sukar mendapatkan bekalan air. Saya memohon maaf dan saya amat simpati dengan kedudukan mereka ini. Tiada macam saya katakan tiada kerajaan yang mau membebankan rakyat dia lah kan. Jadi di pihak kami Jabatan Air dan juga Kerajaan Negeri Sabah ingin memohon maaf dan berilah kerjasama sepenuhnya kepada manajemen dan kita cuba bantu manajemen. Bercakap kepada RTM katanya, loji berkenaan dijangka dapat beroperasi semula pada 28 November selepas kerja-kerja baik pulih dilaksana Jabatan Air. Baru-baru ini tular di laman media sosial aduan seorang penghuni kerana tertekan dengan gangguan bekalan air di kawasan berkenaan. Pihak pengurusan Patrick Pang menjelaskan bagi memastikan penduduk terus menerima bekalan air, pihaknya membekalkan air secara catuan. Saya ada jumpa Jabatan Air punya orang. In fact, saya lebih pentingkan kalau dia boleh salur. Maksudnya dia divert itu water masuk kepada tangki kami. Mula-mula dia ada bagi tahu dia akan hantar tanker. Pasal tanker ini kadang-kadang lambat dan saiz dia punya saluran itu kecil. Untuk kita penuhkan kita punya tangki yang besar ni, kalau ikut dia punya kiraan begitu, dia mau 2 hari. Tertekan dengan masalah dihadapi beberapa penduduk, merayu agar masalah air yang berlaku di perumahan tersebut dapat diselesaikan segera. Isu ni kalau boleh dapat selesai dalam masa yang terdekat lah. Ya, sebab masalah ni pun kita tidak mau berlanjutan terlalu lama. Untuk yang 6 bulan ni memang kami terlalu banyak masalah yang timbul lah pasal catuan ni. Saya bukan apa, saya mau selesai benda ni selesai. Mungkin kalau kita berkeras macam mana pun, benda ni kalau tidak supply masuk dari Jabatan Air ke ground tank, tidak guna. Jadi kita kena selesaikan benda yang pertama dahulu. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Bung Mukhtar Radin dalam kenyataannya menegaskan sudah tiba masanya pengurusan bekalan air di Sabah dipertanggungjawabkan kepada pihak ketiga. Katanya tindakan susulan bagi menyelesaikan masalah bekalan air akan dibuat selepas ini berdasarkan kajian dan bengkel yang telah dianjurkan selain membentangkan kertas cadangan kepada Kabinet Negeri mengenai usaha mengatasi masalah air di Sabah. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, satu kluster baru melibatkan jenis institusi pendidikan direkodkan di Ranau semalam. Kluster Kemburongoh yang dikesan di SMK Kemburongoh itu mencatat 22 kes kumulatif setakat ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataannya memaklumkan kes Endix dikesan daripada seorang pelajar lelaki 17 tahun yang didapati positif pada 8 November selepas bergejala sejak 6 November. Saringan lanjut yang dijalankan kepada kontak rapat indeks kes seterusnya mengesan 21 kes lain terdiri daripada rakan sekelas dan sebilik, warden asrama serta keluarga kepada warden asrama. Semalam Sabah mencatat 541 kes jangkitan baharu COVID-19 dengan penurunan 58 kes berbanding 599 kes hari sebelumnya. Kota Kinabalu kekal mencatat jumlah kes tertinggi dengan 93 kes, diikuti Penampang 60, Tuaran 56, Tenem 45 dan Ranau 38 kes. Menurut Datuk Masidi, kes baru yang berpunca daripada saringan bergejala amat tinggi iaitu 41.4% daripada jumlah keseluruhan kes dan berkait rapat dengan kegagalan mematuhi SOP. Sebelum itu, rakyat terus diingatkan agar mematuhi semua SOP walaupun sudah memperoleh vaksin lengkap. Sabah kini merekodkan 3 zon kuning, 2 zon jingga manakala 22 daerah lain mencatat zon merah. Seterusnya kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah.
Syarikat berpangkalan di Singapura yang dilantik kerajaan negeri untuk mengendalikan Perjanjian Pemuliharaan Alam Semula Jadi NCA di negeri ini mempunyai pengalaman dalam perkara berkenaan. Perkara ini disuarakan Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Dr. Jeffrey Kitingan ketika mengulas pelantikan Hawk Standard bagi perdagangan karbon. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Jeffrey menjelaskan, syarikat tersebut juga berurusan dengan negara lain seperti Indonesia, Australia dan Amerika Selatan. Syarikat ini telah mendekati kerajaan negeri 4 tahun lalu untuk menawarkan perkhidmatan mengurus perjanjian perdagangan karbon, antaranya meliputi penyediaan platform dagangan, juru audit, pengesah aset dan penglibatan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. And if they don't deliver, there is a provision in the enactment. Two provision that the government can act. One is the policy of 2-year agreement not being implemented is automatically revoked. The second one is the provision that if they don't perform, then the government has a right to terminate. Terdahulu Datuk Jeffrey secara dalam talian turut menyampaikan taklimat mengenai pengendalian NCA bagi menjawab kegusaran disuarakan pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO dan kumpulan etnik. Antara kebimbangan mereka ialah ketelusan perjanjian berkenaan dan juga kredibiliti syarikat yang dilantik. Bekas lombong tembaga mamut di daerah Ranau berpotensi dijadikan lokasi ekopelancongan luar bandar yang menawarkan aktiviti sukan lasak. Ini kerana keadaan geografi di lokasi itu yang berbukit amat sesuai untuk pelaksanaan aktiviti lasak melibatkan sukan permotoran dan pendakian. Menurut Pegawai Daerah Ranau Syahrin Samsir, setakat ini terdapat 5 laluan telah dibuka untuk ke lokasi tersebut iaitu dari Lipasu, Mamut, Bambangan, Mentoki dan Mesilau. Selepas ini mungkin kita akan melakukan beberapa perbincangan dalam kalangan peminat-peminat sukan pemotoran di daerah Ranau ini melihat potensi lokasi baru untuk diterokai. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan pelepasan program Second Ranau G6 4x4 Nature Adventure 2021, anjuran kelab pacuan 4 roda G6 di tapak tamu Pekan Ranau. Program selama 4 hari ini disertai lebih 100 orang melibatkan 40 kenderaan pacuan 4 roda dari kelab pacuan 4 roda Ranau, Tawau, Keningau, Tambunan, Sipitang, Kota Kinabalu, Kinabatangan, Penampang dan Labuan. Ia antara lain bertujuan mempromosi bekas lombong mamut sebagai salah satu destinasi ekopelancongan baharu di Ranau. Sebanyak 1,500 anak pokok disumbangkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Sabah kepada Universiti Malaysia Sabah UMS sempena program penghijauan Malaysia. Penanaman pokok tersebut akan dilaksanakan secara berperingkat di dalam kampus dan tempat terpilih sehingga bulan depan. Dekan Fakulti Perhutanan Tropika UMS, Profesor Madya Dr. Normah Awang Besar alias Rafi berkata, kempen bertemakan pokok kita kehidupan kita ini adalah penyertaan ke arah penanaman 100 juta pokok. Katanya kempen tersebut diadakan sebagai tanda sokongan UMS terhadap usaha kerajaan negeri Sabah. UMS telah mensasarkan 200,000 pokok yang mana pada tahun ini satu staf dan juga satu pelajar akan menanam satu pokok, manakala tahun kedua dan berikutnya satu staf dan satu pelajar akan menanam 2 pokok lah. Dan di akhir 2025 yang kita harapkan adalah sasaran itu tercapai. Sebanyak 150 pokok dari pelbagai spesies seperti avokado, selangan batu, pulai dan urat mata telah ditanam. Usaha ini diharapkan membantu mengekalkan litupan kawasan berhutan di Malaysia. Dengan kerjasama pihak Fakulti Perhutanan Universiti Malaysia Sabah ini, kita mampu untuk mempercepatkan awareness kesedaran kepada pihak masyarakat bahawa menanam pokok ini merupakan satu tanggungjawab bersama. Sejumlah 1.4 juta ringgit zakat perniagaan bagi tahun 2020 diserahkan Farman Niaga Berhad kepada Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Zakat berkenaan adalah bagi aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh syarikat berkaitan kerajaan GLC itu di Sabah. Menurut Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah, Datuk Seri Panglima Yahya Husin, melalui zakat ini dapatlah MUIS membantu golongan yang memerlukan. Sebab ini adalah asas agama kita, Islam mesti membayar zakat. Sebab dengan zakat ini kita boleh membantu 8 asnaf
yang perlu dibantu kan. Jadi kita memerlukan banyak sumbangan zakat ini. Beliau berkata demikian kepada media di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau turut menyeru syarikat-syarikat yang lain dan individu yang berkemampuan untuk turut sama menunaikan zakat perniagaan. Alhamdulillah pada tahun ini kita dapat memberi sedikit lebihan daripada perniagaan kita untuk diberikan untuk zakat untuk negeri Sabah ini. Dan insya-Allah kita akan laksanakan setiap tahun untuk kita bantu negeri-negeri yang telah kita laksanakan perniagaan di seluruh Malaysia. Pada 2019, Fama Niaga menyumbang zakat berjumlah RM50,000 kepada Majlis Ugama Islam Sabah. Jabatan Arkib Negeri Sabah dengan kerjasama KY Mustafa Pictorial Collection melancarkan buku terbitan koleksi bergambar di Arkib Negeri Kota Kinabalu. Buku tersebut mempamerkan keindahan negeri Sabah melalui gambar-gambar yang dikumpul sejak awal tahun 80-an. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untong yakin dengan terbitnya buku ini dapat memberi kesedaran, pendidikan serta rujukan terutama kepada golongan cendekiawan serta penyelidik selain pelajar sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Demikian ucapannya ketika majlis pelancaran buku berkenaan di Ibu Negeri. Teks ucapan dibacakan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran Datuk Masna Mat Saleh. Sementara itu, ketika bercakap kepada media, Datuk Masna mengakui penerbitan buku berkenaan dapat menjadi bahan rujukan terbaik untuk tetapan generasi akan datang. Pada saya lah ini satu khazanah yang amat diperlukan lah bagi kita punya generasi masa hadapan, sebab di dalam KY Pictorial Collection itu adalah gambar-gambar yang dikumpul sejak daripada awal tahun 80-an ya. Hadir sama pembantu Menteri Kewangan Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan dan penyumbang koleksi bergambar yang juga pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Datuk KY Mustafa. Baik, sekian berita pagi Sabah. Penyatuan rakyat Malaysia sebagai sebuah keluarga sangat penting dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Saya Muhammad Syariza Mawang. Salam hormat. Jangan marah, jangan rasa kicik hati.